Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita sambung majan kitab kita. Lama kita cuti. Berapa bulan? Ramadan, Syawal. Terus tu sebelum Ramadan dah cuti dah. Saya pun dah tak ingat usaha apa dah. 20? Awal lagi. Masya-Allah. Tauhid al-asma' was sifat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara ketiga dalam kita beriman, ahli sunnah wal jamaah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Orang Melayu bila sebut tauhid, dia selalu ingat mengesakan Allah, kan? Tapi selalunya bila tanya dengan lebih detail, bila kita tanya apa maksud tauhid, dia akan kata mengesakan Allah Taala lah, ustaz. Maksud esa tu apa? Kita tanya balik. Maksud esa tu apa? Maka sebahagian dia kata maksudnya Allah Taala itu satu. Dia kata, kita katakan beriman bahawa Allah Ta'ala itu satu, tunggal, esa, belum lagi menjadikan seseorang itu orang yang mentauhidkan Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Sebab apa? Sebab apa kita kata belum? Sebab kita katakan orang musyrikin pada zaman Nabi SAW telah beriman dan telah yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang zat yang satu. Allah Ta'ala itu tak banyak. Mereka orang musyrikin dia tak beriman bahawa Allah Ta'ala itu banyak, 3 ke 4 ke 5 ke. Tidak. Mereka tahu bahawa Allah Ta'ala itu satu. Berdasarkan apa dia? Hadis Nabi SAW, Husain, kan? Imran bin Husain, ayah dah Husain itu. Dan hadis yang masyhur. Maka Nabi SAW tanya dia, kam ilahan ta'bud, berapakah sembahan yang kau ada? Sittatun fid dunya, wahidatun fis sama', sittatun fid dunya. 6 kat dunia, 1 di langit. 6 di dunia, 1 di langit. Siapa yang jawab ni? Husain, orang musyrikin. Masa tu dia belum masuk Islam lagi. Maka Nabi kata, apakah kalau kamu ada satu hajat, satu benda yang betul-betul besar, kamu mohon kepada siapa? Mohon yang di satu, yang di atas sana. Maka barakallahu fikum, kita kata, maka Nabi kata, kenapa kamu tak minta terus yang di atas? Kat sini dalil bahawa orang musyrikin pada zaman itu memang telah sedar bahawa Allah Ta'ala itu satu. Sebab itulah beriman kepada Allah Ta'ala ni ada 4 martabat, ada 4 maratib, ada 4 level. Level pertama beriman bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini level yang pertama. Jadi orang musyrikin level pertama ni dia ada. Level pertama ni yang banyak menafikannya adalah siapa? Atheist. Golongan atheist. Biasanya dia menafikan yang pertama ni, mengatakan Allah Ta'ala itu, Tuhan itu tidak wujud. Yang kedua, iaitu bila kita tanya mentauhidkan Allah, maka orang awam lagi akan jawab macam mana? Mentauhidkan Allah maksudnya Allah Ta'ala itu esa. Esa macam mana? Ialah hanya Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan alam ini, dia kata. Dia katakan itu betul. Itu part of tauhid kepada Allah. Hanya Allah Ta'ala mencipta alam, hanya Allah Ta'ala memiliki alam, hanya Allah Ta'ala pentadbir sekalian alam. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Tapi kita kata itu juga masih belum lagi. Kalau itu saja iman kamu kepada Allah, belum lagi menjadikan seseorang itu mentauhidkan Allah yang dikehendaki oleh syarak. Sebab apa? Sekali lagi jawapannya, seorang musyrikin dulu juga telah beriman bahawa Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan alam, menurunkan hujan, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, menurunkan rezeki, menumbuhkan pokok-pokok. Kan? Seperti yang kita biasa dengar dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 61, 63, 65, Allah Ta'ala sebut banyak kali, tak ada siapa yang menurunkan hujan, siapa menumbuhkan rumput, siapa yang menumbuhkan pokok-pokok semua. Wa yujil ghaith, kan? Wa yubtu syajar, menumbuhkan pokok-pokok semua, la yaquluna Allah. Maka mereka akan katakan Allah. Yang inilah martabat kedua dalam beriman kepada Allah, yang dipanggil at-tauhid ar-rububiyah. At-tauhid ar-rububiyah, kita bincang juga masalah ni. Yang ketiga, bila kita dah sedar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan alam, mentadbir alam, apa perasaan kita? Apa kita punya mesti kita tengok alam yang cantik ni, kita akan kata apa? Apa yang kita akan katakan tentang penciptanya?
Ha? Hebatlah. Contohnya masa kita kata kita ada handphone yang canggih, iPhone 6. Bila kita ada iPhone 6, kita kata nampak rekaan yang canggih tu, kita akan kata apa? Hebat. Nampak? Lalu kita akan kata pandailah dia ni. Pandai tu apa? Sifat, betul tak? Pandai dia ni, rajin, kreatif, apa lagi, macam-macam lah. Kita letakkan sifat. Itu menunjukkan secara fitrahnya manusia ini, bila dia tengok satu alam, dia tengok ciptaan alam yang cantik ni, pasti dia akan attributeskan kepada Allah, pasti dia akan berikan kepada Allah sebahagian sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Faham tak? Begitu juga setelah Allah Subhanahu wa taala telah menyebut sendiri, telah memuji diri dia sendiri di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan sifat-sifat dia dan nama-nama dia yang mulia dan cantik, yang kita panggil Al-Asmaul Husna. Yang inilah martabat yang kedua dalam martabat yang ketiga dalam beriman kepada Allah, iaitu dipanggil tauhid Al-Asma dan As-Sifat yang kita nak baca sekarang. Itu kalau kita ikut turutan ulama dahulu, dia depankan asma' wa sifat dulu sebelum uluhiyah. Sebab apa? Sebab bila orang tu dah beriman kepada rububiyah dan beriman kepada tauhid al-asma' wa sifat, pasti dia akan beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca apakah itu tauhid al-asma' wa sifat. Iaitu beriman, kata muallif rahimahullahu taala, penulis rahimahullah, iaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah yang dia itu merujuk kepada Allah, ungkapkan tentang dirinya, tentang sifat dia sendiri, atau diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah tersebut. Faham tak perenggan ni? Kadang-kadang bahasa buku ni terbalik sikit ayat dia kan. Senang faham macam ni lah. Kita beriman bahawa Allah Ta'ala tu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Dari mana-mana dapat nama ni? Dalam Quran dan Sunnah. Siapa yang cerita berkenaan dengan sifat tersebut? Allah sendiri cerita pasal sifat dia. Sebab kita ni tak cukup hanya nak mengenal sifat melalui ciptaan. Katakanlah saya kata kamera yang ada di depan saya ni, kamera yang canggih, saya boleh katakan pencipta, apakah sifat pencipta kamera ni? Apa sifat pencipta kamera ni? Pandailah, bijak. Macam mana kita tahu dia bijak? Sebab ciptaan ni ciptaan yang canggih. Bukan semua orang boleh buat. Kalau roti canai tu lainlah, banyak orang jual roti canai kan, pagi-pagi ni penuh. Tapi kamera ni bukan semua orang boleh reka. Apa lagi kita boleh dapat tahu sifat orang yang cipta kamera ni? Okey, pandai lagi. Kreatif. Teliti, ya, betul, nampak detail dia buat. Lagi, 4. Rajin. Mesti rajin, dia tak boleh buat benda ni malas balas. Dan yang kelima, saya sajalah pagi-pagi ni ngantuk-ngantuk ni kan. Tekun. Ya, rajin dan tekun tu dua benda yang beza. Tekun tu maksud dia itqan, buat sungguh-sungguh. Tapi boleh tahu tak yang buat kamera ni kurus ke gemuk? Tak tahu. Putih ke hitam? Pemarah ke tak pemarah? Tak tahu. Pemarah ke penyayang? Penyabar ke jenis yang cepat dan tak penyabar? Suka makan apa? Jadi kita ni tak boleh hanya kenal Allah Subhanahu wa taala melalui akal kita dan melalui ciptaan saja. Jadi kita berhajat kepada pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat dia sendiri. Macam orang tengok saya ni sekarang ni, sifat ustaz nampak tak? Gemuk macam ni, pendek, kulit sawo matang, suku datang lambat. Lepas tu suka berseluruh sikit, suka makan, nampak boleh. Tapi tak semua boleh tahu. Saya kena ceritakan nama saya macam mana, apa nama saya, dulu saya sekolah mana, asal mana, saya kena cerita. Tak semua boleh tengok je pakai akal. Saya rasanya ustaz ni orang Perak, sebab orang Perak ni badan ni macam ni, badan dia lebar-lebar, pendek-pendek. Bukan macam tu. Kalaulah bagi manusia kita boleh berkata tak, ustaz saya rasa nama macam muka macam ni, namanya Karim kot. Bukan. Tak boleh. Kalau dengan makhluk tak boleh macam tu, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Satu, itu poin yang pertama. Maka tak ada hak kita untuk meletakkan nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan apa yang Allah Taala dah bagi tahu. Dekat sini lah kenapa saya buat point ni. Saya nak menolak golongan-golongan ahli bid'ah, golongan yang telah menyimpang, yang telah meletakkan bagi Allah Taala sifat-sifat yang Allah Taala tak pernah cerita pun pasal diri dia. Nanti kita bincang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith apa semua dan benda seterusnya. Yang kedua, sesuatu yang hebat itu lagi hebat benda tersebut lagi banyak sifat, betul tak? Kan? Lagi banyak, lagi hebat benda tu lagi hebat lagi banyak sifat dia. Hebat dia tu rajin belajar, sukan pandai, lari laju, muka handsome, duit banyak. Nampak tak banyak? Banyak dia punya sifat dia. Lagi banyak lagi sempurna. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia banyak nama-nama dia, banyak sifat-sifatnya untuk menunjukkan apa? Kehebatan dia dan kerajaannya yang hebat. Barakallahu fikum. Kat sini untuk apa? Menolak golongan-golongan yang mengatakan bahawa Allah Taala tidak mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Okay? Itu poin yang perenggan yang pertama yang kita perlu faham. Kerana bila bertambahnya sifat-sifat dan nama-nama tadi, bertambahnya ta'zim kita kepada orang. Macam kita, siapa ustaz ni? Ustaz ni hafal Sahih Bukhari. Hafal Sahih Bukhari. Bukan sekadar tu je, dia hafal lagi qiraat 7. Qiraat 7 lagi bertambah ta'zim, betul tak? Apa lagi? Pergi jihad kat Palestin. Jihad lagi. Bukan sekadar mengaji je, pergi jihad juga. Ada mak tafiz. Oh, lagi, nampak? Bila bertambahnya kehebatan, bertambahnya ta'zim kepada Allah. Ta'zim ni apa? Pengagungan. Bila bertambah ta'zim, bertambahnya at-tazallul. Bertambahnya tazallul. Tazallul apa? Iaitu bertambahnya kehinaan diri kepada orang yang kita hebat. Betul tak? Bila kita jumpa orang hebat, malu-malu alah kita. Kalau kita orang kampung kita, kita lah paling hebat sekali bercakap kedai kopi. Letak ustaz kat sebelah, nak cakap apa sepatah haram pun tak boleh keluar. Betul tak? Sebab apa? Ta'ziman lah, tazallulan lah, pengagungan kepadanya dan rasa hina terhadap apa orang yang hebat depan kita tu. Dan bila adanya perasaan ta'zim, pengagungan dan rasanya tazallul, maka itulah yang kita panggil ibadah kepada Allah. Al-ubudiyatu lillah. Itulah kita panggil al-ubudiyatu lillah. Sebab al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah, kata Ibn Qayyim, dia kata ghayatul dhul ma'a ghayatul hub. Ghayatul hub ma'a ghayatul dhul. Apa itu ibadah? Bila kata kita sedang beribadah kepada Allah, maksudnya kita sedang memberikan kecintaan yang sempurna, pengagungan yang sempurna, plus penghinaan yang sempurna di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila perkataan ibadah, bila kita sebut dari segi isim fa'ilnya, pembuatnya itu, daripada fa'il dari segi pembuatnya, iaitu menzahirkan rasa hina dan menzahirkan rasa cinta plus pengagungan kepada Allah Ta'ala. Itu boleh jadi ibadah. Macam kita solat, macam kita sujud tu, dia tiga-tiga sekali ada. Perasaan pengagungan, perasaan hina di hadapan Allah, dan perasaan cinta. Sebab ada orang ada rasa agung dan takjub, tapi tak ada rasa cinta dan menghinakan diri. Kita minat main bola lah, kan? Kita minat satu pemain, Mesut Ozil contohnya. Saja sebut Arsenal, sebab Lutfi dia suka Arsenal. Satu main bola, hebat dia ni, kita rasa hebat, takjub kat dia. Tapi kita tak tazallul, kita tak menghinakan diri. Tak ada pula kita pergi sujud kat Ozil, tak ada pula. Betul tak? Tak ada rasa macam tu. Tak ada pula kita ghayatul hub, kecintaan yang sempurna sampai hati kita semua fikir pasal Ozil dia. Wallet gambar Ozil, kereta tambah Ozil, bilik pun tambah tak gambar dia. Kita tak macam tu. Maka itu pengagungan. Seperti pengagungannya rakyat kepada raja. Hebatlah raja kita ni, pengagungan, tapi tak ada zul. Zul ni macam mana? Kita cinta ta'zim kepada Allah, kita cinta padanya, pada masa yang sama kita sujud dan menghinakan diri daripada Allah. Saya selalu bagi contoh dalam bab ini, macam kita pergi Mekah lah, pergi haji atau umrah. Kan kadang-kadang kita berada di tempat yang sangat sempit, di keliling kita Masya Allah orang yang badan ni busuk-busuk, tengah ihram dengan bola peluh apa semua. Lepas tu kena sujud kat depan, tengok sujud tu orang tu kaki dia, ya Allah dia kuat kaki. Kita kena sujud di celah-celah kaki dia, sebab sempit.
Tapi kita sujud tak? Sujud. Itu maksud kita sedang mentazallul, kita sedang menghinakan diri, tadlil, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita sujud tu, kita rasa benci ke rasa bertambah keimanan? Bertambah, ya Allah, aku telah menghinakan diri aku di hadapan-Mu ya Allah. Dengan penuh rasa cinta, seronok tak buat benda tersebut? Seronok. Macam orang tengah sa'i, berpeluh-peluh, jalan setapak-setapak, penuh rasa, ya? Ya, dengan melekat sana ni semua dalam keadaan bau melekat sana, peluh orang ni melekat sini, ketiak dia terselit kat kita. Kita rendah je orang Malaysia. Orang Afrika dia angkat ketiak, serak terselit bawah ketiak dia, melekat sampai habis tawaf. Tapi kita tak rasa macam, ya Allah, hinanya dia aku, tak. Kita rasa hina di hadapan Allah. Dan bila buat benda tu, bertambah sayang, seronok pula. Inilah ibadah. Sebab itulah asma' wa sifat ni penting. Sebab bertambahnya kita nama, kenal kita akan nama Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya iman kita terhadap nama-nama Allah Taala yang banyak tu, bertambahlah kita punya keimanan, dan bertambahlah kita punya kecintaan, dan bertambahlah kita punya kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ada tauhid al-asma' dan as-sifat. Itu penting belajar al-asma'ul husna. Mungkin boleh panggil ustaz lain ajar bab al-asma'ul husna. Banyak bagus. Al-Malik, kita minta namakan Allah Taala itu Al-Mu'min. Nama maksud Al-Mu'min? Yang berikan keamanan, yang Allah Taala sini aman dan seterusnya. Barakallahu fikum insya-Allah. Namun, itu masuk peringatan kedua. Beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, dia ada kaedah yang kita perlu pegang supaya kita tidak tergelincir daripada landasan kebenaran. Lepas tu, beriman dengan sifat Allah harus bagaimana adanya, iaitu apa dia? Pertama, tanpa takwil. Al-Syekh, cara dia susun tu kurang cantik. Dia start dengan takwil dulu. Patutnya dia start dengan tamsil dulu, baru sedap. Okay, tak apa. Kita kata tanpa takwil, tanpa penafsiran, tanpa tahrif, tanpa penyimpangan, tanpa takyif, tanpa visualisasi, penggambaran, tanpa ta'til, pembatalan, penafian, tanpa tamsil, penyerupaan, tanpa tafwid, tanpa penyerahan, dan saya boleh tambah yang seterusnya tanpa tashbih, boleh jugalah. Penyerupaan juga, tapi tashbih dengan tamthil ada beza. Tashbih dengan tamthil ada beza. Tashbih itu maksudnya menyerupakan sebahagian sifat dengan Allah Ta'ala. Tashbih, T-A-S-Y-B-I-H, tashbih, tashabbuh. Tashabbuh lah, tashabbaha dari mutaaddi. Tashbih. Okey. Yang kita belajar dulu tu macam sami' mendengar, basir melihat, mutakallim berkata-kata, al-kalam. Lagi apa lagi? Qudrah, iradah, ilmun, alim, hayyun. Nah, itu dia. Sebahagian daripada ni. Adapun wujud qidam baqa' mukhalafatul ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, itu kita akan bincangkan lepas ni. Dah baca ni baru kita panjang. Ada pertikaian di kalangan ulama berkenaan dengan benda tersebut. Nanti kita akan bawa hujah orang yang defend 5 benda tersebut, dan hujah orang yang menolak 5 benda tersebut. Kita bawa hujah ni. Okey. Rahimahullah. Okey, apa benda 5 yang kita sebut tahrif, ta'wil? Saya mulakan dengan tamthil dulu, hujung. Nampak tak yang ketiga tu? Kita ni bila kita beriman dengan Allah, sifat Allah Ta'ala, pertama kita tidak boleh ada tamthil. Nampak tak tamthil? Saya mulakan dengan tamthil. Tamthil tu yang sebab pertama orang jadi sesat. Menyamakan. Tamthil itu penyerupaan secara sempurna, al-kamil. At-tashbih al-kamil namanya tamthil. Nanti kita akan tengok nanti. Lepas tu kata susunan tamthil nombor 1. Okey, ikut susunan saya. Letak balik. Tamthil nombor 1. Ta'til nombor 2.
Tahrif nombor 3. Takwil nombor 4. Nombor 5 takyif. Nombor 6 tafwid. Okey, nanti kita akan tengok nanti insya-Allah sebelah Syekh tu akan huraikan. Okey. Sebenarnya kita baca huraian tu dulu. Kita lompat dulu bawah tu. Maksud beriman kepada Allah sebagaimana di atas ialah 1 2, nampak tak bawah tu? 1 2 3 4 5. Kita mulakan dengan tamthil nombor 4, muka surat sebelah 22. Iaitu kita beriman dengan sifat Allah tanpa tamthil. Tamthil tu apa dia? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Iaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini tak boleh. Jadi kita beriman dengan sifat Allah. Bila kita dengar macam-macam sifat Allah dalam Quran, As-Sami', Al-Basir, mendengar dan melihat, kan? Pertama sekali, kaedahnya kita jangan samakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Walaupun dia ada lafaz mushtarak. Ni para ulama sebut lafaz yang mushtarak, lafaz yang sama dari segi zahirnya, iaitu apa? Mendengar. Kita mendengar tak? Allah Ta'ala mendengar tak? Habis tu, adakah maksud kita sama dengan Allah Ta'ala? Tak. Semua boleh jawab. Kalau saya ceramah mana-mana, soalan ni, soalan basic ni, orang kata tak sama lah Ustaz. So nanti kita akan trap ahli bid'ah. Macam mana mereka menolak benda ni. Sebab kita pertama sekali kita kata tak sama. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Syura, Allah Ta'ala kata laisa kamithlihi syai'un. Tak ada siapa pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan dia lah as-sami' dan dia al-basir. As-sami' dan al-basir, nama sami' dan basir itu Allah Ta'ala bagi juga kepada makhluk. Wa ja'alnahu sami'an basiran. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Insan tu. Dan kami telah menjadikan manusia juga sami' dan menjadikan manusia itu basir. Sami' tadi apa? Mendengar dan melihat. Allah Ta'ala pun menamakan nama dia As-Sami' dan dia juga Al-Basir. Habis tu tak sama ke Ustaz? Tak sama. Betul, Allah telah menafikan awal-awal tu laisa kamithlihi syai'un. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, tetapi dia apa dia? Dia mendengar dan melihat. Cantik ayat tu. Allah Ta'ala dia nafikan umum, kemudian dia isbat dengan khusus. Ahli bid'ah dia isbat, dia nafi khusus, isbat umum. Itu beza ahli bid'ah. Tapi itu cerita lain lah, itu detail lagi, itu masalah hubungan sifat. Tapi yang pentingnya apa dia? Tak samakan dengan makhluk. Apa-apa saja sifat yang Allah Ta'ala sebut. Melihat, kita melihat tak? Allah Ta'ala melihat. Tapi tak sama kita penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Walaupun nama tu sama, kefahaman kita sama. Mendengar kita faham tak dengar atau apa? Kita faham tak dengar atau apa? Tak faham. Kita faham dengar, kita faham tak dengar atau apa? Faham, semua faham dengar. Orang awam tanya, faham tak dengar atau apa? Faham. Allah Ta'ala mendengar tak? Dengar. Faham tak mendengarnya Allah? Faham lah, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala dengar kita. Baru dah dengar. Tapi kita ada tamthil, tapi tanpa penyerupaan. Jangan serupakan dengan makhluk. Jangan serupakan dengan makhluk. Yang kedua, jangan takyif. Saya tak takyif tadi nombor apa? Takyif nombor 5. Salah, nombor takyif nombor 2. Tolak, turun balik. Takyif nombor 2. Sebab bila tamthil orang akan bincang masalah takyif macam mana. Iaitu bila dia kata, Allah Ta'ala mendengar. Macam mana dia dengar? Dia dah beriman dah Allah Ta'ala mendengar. Kalau dia tanya, macam mana Allah Ta'ala mendengar? Ini tak boleh. Jangan tanya. Tanpa takyif. Tak boleh kita membuat pertanyaan tentang sifat Allah. Tak boleh kita tanya macam mana Allah Ta'ala mendengar. Sebab apa kita tak boleh tanya? Sebab apa kita tak boleh tanya? Tak ditunjukkan dalam nas. Nak tanya macam mana? Sebab itu sifat Allah.
Sebab itu sifat Allah tanpa takyif. Tak boleh tanya macam mana. Bila kita ada dua ni, maka kita akan selamat daripada yang baki-baki tu. Okey? Bila kita selamat daripada ini, tak samakan dan tak bincangkan bagaimana, kita akan selamat daripada yang lain yang seperti yang nombor satu tu, tak ada tahrif. Patah balik muka surat nombor satu. Tak ada tahrif, iaitu memalingkan zahir ayat dan hadis-hadis sahih pada makna yang batil dan salah. Maksudnya mendengar tu dia tak kata mendengar, dia kata mendengar tu mengetahui. Dia kata mustahil Allah Ta'ala mendengar. Sebab kalau Allah Ta'ala dengar, maksudnya Allah Ta'ala dengar getaran suara, gede-gede kan. Suara ni kan satu bentuk apa, getaran gelombang kan. Kita boleh sains kan. Suara tu macam mana bunyi sound tu tercipta, ialah getaran gelombang. Takkan Allah Ta'ala dengar gelombang-gelombang bumi ni, sedangkan gelombang tu dekat bumi je. Gelombang tak lepas dekat angkasa apa semua. Tak lepas. Sebab itulah orang kat luar tak boleh dengar gelombang tu, melainkan dia kena tembak dengan gelombang tu dengan alat pemancar dan seterusnya. Tuan-tuan lebih makruf bab ni engineering. Jadi tak boleh kata Allah Ta'ala mendengar. Jadi dia kata apa? Allah Ta'ala tahu. Jadi dia telah menolak, telah mentahrif. Apa tadi maksud tahrif tadi? Memalingkan zahir kefahaman terhadap ayat tadi, dia pergi pusing pada makna yang lain. Dia kata bukan mendengar. Itu juga melihat. Bila melihat, maksud dia ada pada suatu arah. Dia kata, oh bukan melihat ni sebenarnya, yang dia tahu. Ini adalah benda yang golongan yang menyimpang. Seperti sifat-sifat lain, sepertinya kita kata redha. Allah Ta'ala redha. Redha sifat Allah Ta'ala. Yes. Baca hadis Nabi SAW, ayat banyak. Inna Allah idza habba 'abdan ibtala fa in radiya bihi radiya alaih. Nabi SAW hadis sahih atau kata Rasulullah SAW kata, Nabi SAW, Allah, bila Allah Ta'ala suka, ahabba cinta. Cinta sifat Allah tak? Allah Ta'ala cinta makhluk. Itu sifat Allah tak? Bagi dia pun, oh tak boleh cinta Allah. Sebab cinta ni ialah dia panggil pertukaran perasaan itu. Kan bila orang cinta kan, mandi tak basah, makan tak kenyang, asyik teringat. Kadang-kadang khayal buat kita, orang kata darah manis masa tengah tunang tu kan. Takkan Allah Ta'ala macam tu? Wah, dia kata. Kita tadi awal-awal kita dah kaedah pertama dan kaedah kedua kita dah tolak benda ni. Iaitu tanpa tamsil. Allah Ta'ala cinta, tapi tak ada penyerupaan dengan makhluk, tanpa tashbih, tanpa ada penyerupaan sebahagian pada sifat makhluk. Dan tanpa takyif, jangan fikirkan macam mana. Tapi Allah Ta'ala sayang tak? Kita faham sayang tu apa? Sayang je dah cukup. Dia tukar redha tu iradatil apa maksudnya? Redha dalam Asy'ariyah kata iradatil khair, kata. Nakkan kebaikan bagi orang tersebut. Sebab patah balik pada sifat iradah. Dia ubah makna. Ini tak boleh dalam Islam, sifat Allah. Sebab apa hak kita untuk ubah lafaz yang Allah Ta'ala dah bagi tahu? Allah Ta'ala bagi tahu dia Sami'. Kita kata, bukan Sami' kot ni, tak sesuai lah Sami'. Adakah kita lagi pandai bahasa Arab daripada Allah Ta'ala dengan Rasulnya? Adakah kita lagi pandai? A'lam. Ataupun adakah kita lebih ansah, kata Ibn Qayyim. Adakah kita lebih ansah, maksudnya kita lebih nakkan kebaikan pada umat daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dengan memilih perkataan yang salah? Ataupun kita lagi berani daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala tak berani nak buat perkataan ni, takut nanti makhluk dia salah faham. La haula wala quwwata illa billah. Itu pertama, tahrif. Yang kedua, lebih teruk, ta'til. Bila dia dah tukar makna tu, dia faham macam makhluk sifat Allah, dia buang sifat tersebut. Patutnya susunan ta'til dulu. Kalau ikut susunan ta'til dulu baru tahrif. Sebab mu'attil ni biasa dua jenis mu'attil. Ada dua jenis orang yang menolak. Ta'til ni macam mana? Dia engkar sifat ni langsung, dia tolak. Mana boleh Allah Ta'ala dengar? Mana boleh Allah Ta'ala melihat? Mana boleh Allah Ta'ala marah? Mana boleh Allah Ta'ala cinta? Habis tu ayat ni, tolak ayat ni.
ayat ni mutasyabihat, jangan pakai. Dia kata macam tu, senangnya, mudah. Seperti yang diucapkan oleh sebagai ustaz kita dalam hadis Jariyah tu kan, Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala di langit. Dia tolak buta-buta macam tu, ya hadis tak boleh pakai, hari ni Yahudi reka. Sedangkan dalam Sahih Muslim, itu dia sebut nama. Ini disebut oleh salah seorang PU tu lah. Kata PU ni boleh jadi pencetus umat, PU juga boleh jadi perosak umat. Penyesat umat, perosak umat. Hati-hati. Okey, itu yang ke seterusnya ta'til. Tak boleh ada ta'til. Dan sebelah pula tanpa tafwid, nombor 5 tu. Takif dah sudah kan? Takif tu memvisualisasikan Allah. Yang kelima, tanpa tafwid. Menurut ulama salaf, tafwid adalah hanya al-kaif, keadaan tidak ada maknanya. Tafwid ni maksudnya apa? Tafwid maksudnya kita tak tahu makna. Tafwid ni maksudnya apa? Kita menjahilkan makna. Maksudnya kita, sami' itu kita faham macam mana tuan-tuan? Sami' kita faham apa? Mendengar. Kita faham tak makna dia? Kita faham tak makna dia mendengar? Faham tak? Mendengar lah. Tapi ada satu lagi golongan dipanggil mufawwidah. Tafwid, dia kata sami' aku tak tahu makna dia apa. Sami' mendengar kan, aku tak tahu makna dia apa. Ini golongan ni menjahilkan makna di dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah. Sebenarnya tujuan dia apa? Kononnya dia tak nak sebut. Nah, dia dah sama, otak dia sama juga macam orang yang ta'til tadi, orang yang menolak tadi. Dia awal-awal lagi dia dah samakan sifat tu dengan sifat Allah. Sebab itulah dia tak nak terima makna yang asal. Faham tak? Macam mendengar tadi. Kita kata mendengar, Allah Ta'ala ada pendengaran dia, kita ada pendengaran kita. Golongan yang melampau ta'til, golongan pertama, dia tak boleh terima mendengar. Sebab apa? Mendengar tu macam makhluk. Kita dah kata dah, pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran makhluk. Ta'til golongan satu. Golongan kedua, dia baik sikit. Dia tak nak tolak ayat Quran tu, tapi dia ubah makna, tahrif. Oh, dia bukan mendengar, tapi mengetahui. Golongan ketiga yang kononnya lagi baik, dia kata kami tak tahu maknanya. Kita diam je, tak tahu maknanya. Okey. Mari kita tengok contoh yang dibawa oleh Syekh. Muka surat 21, patah balik. Misalnya, tu patutnya susunan tu macam ni buku ni sepatutnya. Agak dia tak sabar pasal istiwa tu terlompat tu. Okay. Misalnya tentang sifat al-istiwa, bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala sebut tak dia bersemayam di atas arash? Yes, summa istawa 'alal arsh. 7 tempat dalam Quran dengan perkataan istawa, dan ada 2000 lagi dalil yang menunjukkan dia ke atas. Kata Ibn Qayyim dan Nuniyah dia ada 1000 dalil. Kalau kita korek lagi boleh jadi 2000 dalil yang Allah Ta'ala tu di atas kita. Istiwa dulu. Istiwa dalam bahasa Melayu, terjemahan Melayu bersemayam. Walaupun sebagian ustaz dia tak suka untuk terjemahan begini. Dia kata kekalkan dengan kata istiwa. Istiwa tu maksudnya apa? Meninggi, atas, menaik di atas kita. Itu sifat juga. Itu sifat Allah. Allah Ta'ala tu tinggi daripada kita. Jadi Allah Ta'ala istawa, bersemayam di atas arash. Kita beriman macam dengan sifat ni je. Kita beriman lah macam mana datang. Bersemayamnya tak sama dengan bersemayam kita. Awal-awal lagi kita ambil kaedah yang pertama, tanpa apa tadi? Tanpa tamthil. Jangan samakan. Kalau selesai masalah yang pertama ni, selesai masalah dunia. Masalah dunia ada masalah sifat ni lah, bukan masalah dunia, ekonomi tu lain cerita. Selesai masalah dalam masalah sifat. Punca pertama, awal-awal orang sesat sebab awal-awal lagi dia dah samakan istiwa tu dengan makhluk. Oh, saya duduk atas kursi ni. Lepas tu dah keluar kenyataan, hatta daripada mufti pun boleh keluar kenyataan. Dia kata apa? Tengoklah puak-puak tu kata Allah Ta'ala atas arash macam monyet atas pokok. Macam kita duduk atas kursi ni. Apa problem dia? Dia awal-awal lagi dah samakan sifat tu dengan sifat
makhluk. Pada ulama kita kata dah awal-awal tanpa tamsil. Jangan samakan. Habis tu kenapa kau nak pakai juga istiwa? Sebab kita, itu kaedah yang pertama. Kita kata dalam Al-Quran dan Sunnah, kita hanya beriman dengan sifat Allah dalam Quran dan Sunnah, dan dia yang beritahu tentang sifat dia. Tak ada hak kita untuk pertikaikan apa. Contoh saya kata, saya suka makan pizza. Tak adalah ustaz tak suka makan pizza. Apa hal pula? Awak tahu ke pasal saya? Saya orang badan body macam ni tak sesuai makan pizza. Ustaz suka makan nasi lemak ayam. Suka hati aku lah. Dia pula nak pandang-pandang nak cerita pasal sifat kita. Assalamualaikum. Tak layak. Kita akan marah dia. Apa kau pandang-pandang cerita pasal sifat aku? Kalau Allah bagi makhluk, kita rasa marah orang cerita pasal sifat kita, pertikaikan sifat yang kita bagi tahu. Apatah lagi Allah. Sifat saya suka baca buku malam-malam. Sifat perbuatan lah. Kan orang tak lah, Ustaz suka main Facebook malam-malam. Saya marah apa hal pula? Awak tak tahu ke awak dalam kedai rumah saya malam-malam? Kalau isteri saya cakap tu lain cerita. Nampak tak? Itu kan dengan sifat istiwa ni, Allah Ta'ala atas arash. Pertama, jangan tamthil. Jangan samakan. Masalah orang yang duduk keliling masjid-masjid, duduk kata kita ni mengatakan kita sama dengan Allah, kita kata Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Sebab dia ada penyakit ni. Penyakit pertama sekali, dia tamthil. Kalau hilang masalah ni, hilang masalah ni. Kemudian yang kedua tadi apa? Tanpa takif. Jangan kita fikirkan macam mana Allah Ta'ala atas arash. Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala atas arash, maksudnya Allah Ta'ala lagi atas arash, maksudnya arash tu lagi besar daripada Allah ke lagi kecil daripada Allah? Kalau lagi besar, maksudnya ada lagi benda yang besar daripada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala dia kata Allahu Akbar. Kalau lagi kecil, boleh ke tampung Allah Ta'ala? Cerita macam tu pula. Maksudnya kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia, kan kosonglah arash. Bila Allah Ta'ala turun, arash lagi tinggi daripada Allah. Ya, Allah Ta'ala bukan maha tinggi. Alah, apa benda lah kau fikir macam ni? Sebab itulah bertanyaan tentang bagaimana tu soalan yang bid'ah. Imam Malik marah bila orang tanya, budak tu datang, macam mana Allah Ta'ala atas arash? Tanya soalan tu. Dia duduk, dia tunduk, berpeluh-peluh dahi dia. Berpeluh-peluh dahi dia kata. Sebab apa? Ta'ziman lillah. Ta'zim, pengagungan kepada Allah. Dia kata macam mana ada orang tanya benda ni dalam Quran? Dia kata al-istiwa' maklum. Istiwa' tu kita semua tahu dalam Quran dan Sunnah. Wal kaif majhul. Bagi cara dia kita tak tahu. Iman dengannya wajib sebab datang daripada Quran. Wasu'alu anhu bid'ah. Tapi tanya berkenaan dengan adalah bid'ah. Wala araka illa dhal. Aku tak nampak kau melainkan sesat. Keluar kau daripada sini. Kisah yang hampir sama berlaku pada Abdul Rahman Al-Mahdi. Abdul Al-Mahdi ni guru pada Al-Madini, Al-Madini ni guru kepada Imam Bukhari. Abdul Rahman Al-Mahdi datang seorang budak muda juga. Itu biasanya budak muda yang suka petikai-petikai. Datang ada, Syekh, macam mana Allah Ta'ala atas arash? Tapi jawapan dia baik sikit. Mari sini dia kata, sebelum kita cerita pasal Allah Ta'ala, mari kita cerita pasal malaikat dulu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Fatir, Alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir awal-awal tu. Segala puji bagi Allah telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan rasul menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah yang mempunyai uli ajnihatin, ada yang mempunyai banyak sayap, ada yang ada 2 sayap, ada yang ada 3 sayap. Ada malaikat yang ada 3 sayap. Ada malaikat yang ada 3 sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada 2 sayap, ada 3 sayap, dan ada malaikat 4 sayap, bahkan lebih daripada itu. Kata Syekh tadi kat budak tu, 2 sayap kita pernah tengok, burung apa semua. Cuba ceritakan kat aku macam mana 3 sayap. Di manakah satu lagi sayap? Tengah, kanan, kiri, belakang, kat kepala. Budak tu fikir, tak tahu lah. Tak tahu. Nah, kalaulah malaikat
pun kamu jahil, tak tahu macam mana letakkan sayap yang ketiga di mana, kena kamu tanya macam mana Allah Ta'ala di atas arash. Kamu tanya macam mana Allah Ta'ala di atas arash, biarkan dia sebagaimana dia ada. Maksud kita ni, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sifat-sifat makhluk pun kadang-kadang kita jahil tentang hakikatnya. Kita jahil tentang hakikat makhluk. Kadang-kadang makhluk yang dalam laut yang tak pernah kita jumpa, kita tak tahu hakikat dia macam mana. Kadang-kadang dah bertahun, orang dulu tak tahu yang rupanya dolphin tu bercakap dengan melalui apa? Paus bercakap dengan melalui apa? Sound wave je dia bercakap. Orang tak tahu dulu bahawa kelawar itu apa dia? Dia melihat dengan, dia pakai radar. Dia tak lihat dengan mata, dia dengan radar, dengan sonar tu. Jahil dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, jahil tentang sifat sebahagian sifat makhluk. Itu makhluk yang zahir. Makhluk yang gaib. Iblis, syaitan, syurga, neraka, mizan, mahsyar. Tak tahu hakikat dia yang sebenar. Dan kamu nak pertikaikan sifat Allah, kamu nak kata sekian dan sekian. Betul Allah Ta'ala kata, laisa kamithli. Ka tu, perkataan ka untuk yang tahu bahasa Arab tu, ini taukid dalam bahasa Arab, tambahan huruf ka, laisa kamithlihi syai'un. Nak katakan bahawa laisa mithlihi syai'un, laisa mithlahu syai'un, laisa mithlahu syai'un. Dia seolah-olah nak bagi tahu 3 kali ulang. Atau ka tu misl, nafi misl bimisl, menafikan misal dengan misal itu menunjukkan bahawa mustahil kita sama dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Sebab kita kalau nak tolak sesuatu, kita kena tahu misalnya. Kalau kita tak nampak, macam orang tak pernah tengok dubuk. Ada pernah tengok dubuk tak kat sini? Pernah tengok dubuk? Haina. Pernah tengok haina? Macam mana haina? Haina macam mana? Dia tak macam anjing. Orang yang tak pernah tengok haina, abang pernah tengok haina tak? Untuk gambar. Kadang-kadang bila orang tak pernah tengok haina, haina tu apa? Haina tu macam anjing. Kita kena bawa misal, betul tak? Misal, haina tu macam anjing, cuma dia punya jaw dia besar lagi. Lepas tu dia melolong, dia tak macam anjing. Anjing macam tu kan, dia melolong. Dia macam tu bunyi dia. Dia suka hunt in packs, macam dia suka berburu. Nanggung. Okay. Dia suka macam tu. Lepas tu orang tu boleh faham, macam anjing kot. Kita boleh keluarkan surah, boleh keluarkan gambaran dalam kepala kita. Sebab ada misal. Betul Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tanpa tamsil, misal pun tak ada. Untuk kita nak cerita dengan masa Allah Ta'ala, misal pun tak ada. Macam mana kamu misal pun tak ada, kamu nak tolak sifat Allah? Masa saya kata atuk saya, pernah tengok atuk saya? Tak nak tengok atuk saya kan? Saya pun tak nak tengok atuk saya. Atuk saya meninggal belum ayah saya lahir dah. Tapi ayah saya kata atuk saya macam orang Arab. Macam mana orang Arab macam-macam muka. Kita pun nampak benda hidup yang kita tak nak tengok. Bila ayah kita, saya kata bapa saya, atuk saya macam Arab, saya ni macam muka Cina dah. Muka macam orang Kemboja rupa dah. Orang Thailand ni hidung bulat apa semua. Sedangkan atuk saya muka macam Arab. Bila saya cerita kat orang pun, orang tak boleh nak bayangkan dengan hakiki yang sebenar. Betul tak? Bayangkan itu makhluk yang hidup 100 tahun dulu. Yang nampak, orang tu nampak misal. Dan bila cerita kat kita pun tak sama secara hakikinya. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kali tekan kan masalah. Jadi tanpa takyif, tanpa taktil, jangan tolak pula buang. Allah Ta'ala bukan atas arash. Allah Ta'ala wujudun bila makanin. Wujud tanpa bertempat. Kau ambil dari mana ni? Sebut ulama salaf yang cakap benda ni. Wujud bila makan, wujud bila makan. Sebab saya buat poster wujud bila makan. Sebutkan mana kalam ulama salaf daripada zaman di kalangan sahabat, tabi'in dan juga tabi'in yang mengarang kitab-kitab akidah, daripada kalangan ulama hadis yang sebut Allah maujudun bila makan. Yang hanya satulah riwayat daripada Ali radhiyallahu an yang tak ada sanad pun riwayat tersebut. Dikutip daripada kitab Ithafus Sari. Ithafus Sari ke? Ataupun syarah kepada Imam Ghazali tu. Apa nama kitab tak ingat dah. Tanpa sanad.
Sedangkan ada ribuan kalam salaf yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala atas arash. Rujuk kitab Ijtima' Juyushul Muslimin oleh Imam Ibn Qayyim, juga Imam Zahabi, Mukhtasar Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar oleh Imam Al-Zahabi, yang telah diringkaskan Mukhtasar Al-Ulu, para ulama sebut. Ada ribuan mengatakan Allah Ta'ala di atas arash, ulama salaf. Bahkan Abdul Rahman Al-Mahdi saya sebut tadi, dia kata, aku kalau boleh aku nak berdiri dekat jambatan sungai Dajlah, dan aku akan tanya orang Allah Ta'ala di mana. Kalau siapa yang menolak Allah Ta'ala atas arash, aku nak tolak dia, buanglah sungai itu. Kata kita baca dalam Aqidah Tahawiyah, apa Imam Tahawi kata? Siapa yang kata tak tahu Allah Ta'ala tu di atas ke di bawah ke di kanan di kiri, maka dia kafir. Sebab Allah Ta'ala maklum di atas arash dia. Tanpa taktil, tak boleh tolak. Tanpa tahrif, jangan ubah. Istawa tu maksudnya istaula, iaitu menguasai. Istawa maksudnya tinggi, bukan menguasai. Kalau menguasai, Allah Ta'ala dah kuasai alam ni lama dulu dah. Apa dia cerita kat orang lain? Yang kedua, bahasa Arab istaula maksudnya adalah menawan balik setelah ditawan oleh orang lain. Dia ubah istawa tadi apa? Bersemayam kan? Dia ubah istaula. Maksudnya apa? Menguasai. So apa dia tolak sangat sifat ni? Siapa dia tolak sifat Allah Ta'ala atas arash? Sebab bagi dia macam ni. Dia kata kalau Allah Ta'ala atas arash, maksudnya Allah Ta'ala bertempat. Bila Allah Ta'ala bertempat, maksud Allah Ta'ala mengisi ruang. Bila mengisi ruang, maksudnya dia berjisim. Bila dia jisim, dia berjirim. Kalau dia berjirim, maka dia makhluk. Yang cerita ni ustaz-ustaz pondok yang cakap macam ni, hebat tu. Terror juga fizik dia pun. Pondok sebut. Siapa dia kata menafikan melihat Allah Ta'ala, ru'yatullah. Kalau melihat mesti dekat depan, bertempat, bila bertempat dia mengisi ruang, bila mengisi ruang dia berjisim, dia berjisim, dia berjirim, dia makhluk. Allahu Akbar. Nak samakan Allah Ta'ala dengan jisim dan jirim ni apa semua? Jadi ini bukan daripada dia tukar istawa jadi istaula. Waktu kata para ulama, hati-hati dengan nun Yahudi dan lam Jahmiyah. Dengar tak Lucy? Hati-hati dengan nun Yahudi dan lamul Jahmiyah. Nun Yahudi apa? Bila Allah suruh orang Yahudi masuk Palestin, kata apa? Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Hittah, ya Allah pengampunan. Dia tukar jadi hintah. Jadi tepung, ya Allah nak tepung. Dalam surah Al-Baqarah. Hittah jadi hintah. Orang Yahudi bila Nabi suruh mereka masuklah bandar tersebut dan katakanlah hittatun naghfir lakum khatayakum. Hittah, ya Allah pengampunan, ya Allah naghfir lakum khatayakum. Kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Orang Yahudi tukar hittatun jadi hintah, tepung gandum. Jahat dia pun. Hittah dia tahrif, dia tukar jadi hintah, ditambah huruf apa? Tambah huruf nun. Itu juga dengan orang golongan ahli bid'ah sifat tadi, daripada istawa ditambah apa? Dia tambah lam jadi istaula. Cantik. Hati-hati dengan nun Yahudi dan lamun Jahmiyah. Jahmiyah ni apa? Orang yang tolak sifat Allah Ta'ala. Tak boleh ubah sifat, tak boleh takrif, tak boleh tahrifkan makna, tak boleh ubah maknanya. Dan tanpa tafwid. Jangan kata saya tak tahu istawa atau apa, tak tahu. Mana boleh tak tahu? Kalau tak tahu, maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu kita perkataan yang kita tak tahu makna. Adakah logik Allah Ta'ala cakap macam saya cakap, tuan? Allah. Apa Ustaz cakap? Tak tahu? Maksud saya ni tak pandai lah. Sebab saya bercakap kepada orang yang audience saya dengan perkataan dia tak faham. Bukankah seorang speaker yang bagus itu, yang bagi speech yang bagus ialah dia bercakap dengan apa yang sesuai dengan kadar pendengarnya, audience dia. Kalau saya seorang ustaz jumpa dengan jemaah cakap benda tinggi-tinggi, habis kuliah ustaz cerita apa, aku sepatah haram pun tak faham, tapi macam best lah bawa ayat Quran sana sini. Ustaz tu bagus ke tak bagus? Tak bagus, walaupun dia pandai. Ustaz yang tak bagus, dia tak mampu untuk menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan.
Begitu juga. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Al-Alim Maha mengetahui, Al-Khabir yang dalam ilmu, yang lama ilmu itu, Khabir berpengalaman, Khabir. Al-Latif yang detail ilmu dia. Latif ada dua maksud. Satu lembut, satu detail. Betul ada lutfu, latif, lutfi, dua. Satu detail, satu lembut. Tak tahu mana satu hantar. Detail ke lembut? Tanya isteri. Tanya isteri. Dia lembut ke dia detail? Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya detail lebih daripada lembut. Lutf. Ialah apa dia? Sama detail. Jadi Allah Ta'ala Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Tiga-tiga ini sifat Allah Ta'ala ni, Masya Allah. Kemudian dia tak tahu nak sampaikan macam mana kepada makhluk. Sifat-sifat dia. Wa ya subhanallah. Dan kita kata inilah dia kaedah kita. Dan juga seterusnya. Bagi contoh apa lagi? Istawa, lepas tu nuzul, turun. Pakai kaedah sama juga. Pertama tanpa Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Jangan samakan turunnya makhluk. Jangan tanya macam mana Allah Ta'ala turun. Jangan tolak macam mana Allah Ta'ala turun. Sebab turun tu datang dengan hadis yang sahih. Jangan tukar makna turun dengan turunnya rahmat. Sebab takkanlah rahmat bertanya, wahai hamba-Ku, doalah kat aku. Takkan rahmat cakap macam tu. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir sekali, tanpa taufik. Jangan kata aku tak tahu maknanya. Aku tak tahu makna. Apa perkataan nazala? Turunlah. Yad, tangan. Allah Ta'ala sebut dia ada tangan dalam Quran. Beriman, tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Jangan gerakkan tangan. Itu berulama selalu jangan kata tangan Allah, tak boleh buat tangan macam ni. Kalau siapa kata tangan macam ni, dia telah tamsilkan Allah Ta'ala. Telah tamsilkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia telah memisalkan Allah Ta'ala. Maka dia boleh rosak akidah. Kalau kita bila ustaz-ustaz bila ceramah, jangan angkat tangan bila sebut pasal tangan Allah, supaya tak ada ahli bid'ah akan ambil cut video tu, lepas tu dia buat fitnah. Ustaz, apa beza tahrif dengan ta'wil? Tahrif dia ubah makna, takwil yang salah itulah tahrif. Okey. Takwil yang salah itulah tahrif. Sebab tahrif ada dua jenis tahrif. Satu tahrif makna, satu tahrif lafaz. Tahrif lafaz diubah terus perkataan istawa jadi istaula. Itu tahrif huruf. Ataupun tahrif dari segi grammar, dia tukar baris. Wa kallamallahu Musa taklima, dia tukar wa kallamallaha Musa taklima, dia tukar baris. Itu sesat. Yang kedua, tahrif dengan makna, mengubah makna yang rajih kepada makna yang tak kuat. Itulah namanya takwil. Takwil, tahrif yang makna itulah takwil. Tahrif makna itulah takwil. Macam dalam terjemah Quran. Dia dalam terjemah Quran, dia terjemahan tu bukan terjemahan yang betul. Yes, terjemahan makna. Terjemahan makna. Yes, sebab kita kata the translation of the meaning of the Quran. Kalau kita buka Quran, pergi beli mana buku terjemahan Quran, dia tak kata the translation of Quran, tak, the translation of the meaning of the Quran. Sebab kita tak akan mampu terjemah Quran ni harfian satu perkataan dengan cara yang tepat. Jadi kita bagi makna. Jadi takwil yang mazmum, takwil yang terkutuk itu adalah tahrif makna. Kita ceritakan macam datang dalam Quran. Contoh Allah Ta'ala mendengar tak? Mendengar. Allah Ta'ala dengar semua suara. As-saut, al-aswat. Seperti kata hadis Aisyah radhiyallahu anha, Allah Ta'ala boleh mendengar semua suara. Apa-apa bahasa sekalipun, Allah Ta'ala dengar dengan suara yang perlahan atau suara yang kuat. Allah Ta'ala tahu, hatta dalam suara hati pun Allah Ta'ala boleh tahu. Antum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Aw tukhfuhu, atau kamu rahsiakan hati kamu, yuhasibukum bihillah, Allah Ta'ala akan hisapkannya. Kita cerita macam dalam Al-Quran. Allah Ta'ala atas arash, Allah Ta'ala di atas arash, agungnya di atas arash, dan arash Allah Ta'ala itu besar.
langit ini dan seluruh bumi dan seluruh putaran langit yang 7 ini berbanding dengan kursi Allah tidaklah hanya seperti bentuk cincin yang dicampakkan fi ardi falat, pada padang pasir yang luas. Kita pergi Gunung Sahara, Gurun Sahara tu, ataupun kita pergi umrah lalu kat luas tu kan, padang pasir belah kanan kiri kita tu, ambil cincin, baling. Cincin tu ialah dunia dan seluruh pelosok bumi ni dan planet-planet dan 7 pelataran langit dengan kursi Allah. Itulah dia baling. Cincin seperti sebentuk cincin yang dibuang di padang pasir. Dan kursi Allah dibanding dengan arash Allah seperti cincin tu tadi yang dicampak pada. Kita cerita apa dalam Quran dan Sunnah. Bila kita sebut benda tu, apa rasa? Ta'zim lillah. Rasa agung. Ya Allah, besarnya Allah Ta'ala. Hebat. Ini kalau siapa? Hadis sahih. Ya. Al-Jami' As-Saghir. Cek. Hadis sahih Al-Jami'. Hadis sahih Al-Jami'. Anda boleh cek hadis dalam kitab Al-Ashqar, kitab Al-Iman Billah. Al-Iman Billah siri pertama, Dr. Ashqar daripada Jordan kan. Dr. Ashqar Jordan kan? Kan? Dah meninggal. Tak ingat? Entah boleh jadi Jordan kan? Masya Allah. Nampak tak? Kita kata barakallahu fikum, kita kata ini hadis sahih. Dan yang malaikat yang menanggung arash Allah Ta'ala, yang menanggung arash Allah tu ada akhirat kelak ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Akan 8 malaikat. Dan malaikat yang menanggung arash tu antara cuping telinga hingga bahu ni 500 tahun perjalanan. Ini besar arash Allah. Dan Allah Ta'ala di atas arash tersebut. Ba'inun min khalqih, yang terpisah daripada makhluknya. Dan dia tidak berhajat kepada arash. Ada kata, kalau Allah Ta'ala letak arash macam kursi, kalau tarik arash tu Allah Ta'ala jatuh. Allahu Akbar, benda lah kau ni. Kau ingat macam makhluk ke? Wallahu yumsikus samaa'a an tazula. Allah Ta'ala lah yang memegang. Wah, angkat tangan tak boleh. Allah Ta'ala lah yang telah menjaga langit daripada langit itu tergelincir. Dan sekali tergelincir, siapa yang akan memegangnya? Tak ada siapa. Jadi langit segala arash ni Allah Ta'ala yang jaga. Ada yang kata pula, kau orang ni akidah macam akidah Yahudi. Sebab kata Allah Ta'ala tu rehat ke atas arash. Allah Ta'ala kata dia mencipta alam ini fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Thumma stawa 'alal arsh. Kemudian Allah Ta'ala istiwa atas, maksudnya 6 hari dah kerja, 1 hari penat. Itu Allah Ta'ala istiwa atas arash. Betul dia kata akidah kita akidah Yahudi. Allah kata dalam Quran, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Dalam surah Taghabun, Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Dan langit ni bukan langit ni je tau. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7 tu. Yang di atasnya ada syurga. Di atas syurga tu arash. Arash tu bumbung dia tu. Bumbung syurga tu adalah arash. Wa ma massana min lughub. Allah Ta'ala tak rasa penat sikit pun. Baca ayat kursi, wala yauduhu hifdhuhuma. Allah Ta'ala tak rasa susah pun menjaga langit dan bumi ni. Apa pasal kau cerita, kau kata kat orang Allah Ta'ala penat? Kamu kata ini akidah Yahudi. Ya, Yahudi kata dia penat. Itu cerita Yahudi. Kita tak kata Allah Ta'ala penat. Allah Ta'ala tidak berhajat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluknya. Habis tu Ustaz kenapa cerita pasal arash? Nak cerita pasal keagungan dia lah. Nak cerita pasal hebatnya. Kalau gajah kata aku ada singgasana yang hebat, besar. Bila kita pergi sana tu, ya Allah besarnya, rasa ta'zim tak? Agung. Allah Ta'ala lagi hebat daripada tu, untuk timbulkan rasa ta'zim. Kalau semua tak ada, arash tak ada, apa benda tak ada, nak rasa ta'zim macam mana? Buang semua sifat Allah Ta'ala, nak rasa ta'zim macam mana? Itulah dia beriman dengan al-asma' dan as-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaki-baki sifat, tangan, berkata-kata, melihat Allah. Kalau kita faham 5 kaedah tu tadi, insya-Allah selesai masalah dunia dan masalah ni. Punca pertama, jangan tamthil. Okay. Jadi 2 ekstrim pada zaman awal Islam dulu. Satu golongan yang disamakan sebiji-sebiji Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini dipanggil
musyabbihah ataupun mujassimah. Yang kedua, ada time lah tu. Yang kedua, dia menolak sebagai mu'attilah. Dan ta'til ada dua. Satu mu'attil makna sifat, satu mu'attil buang terus, satu lagi mu'attil muharrif yang mentahrif. Keduanya kafir. Tak. Mu'attil yang menolak kafir seperti Jahmiyah. Siapa yang mentakwilkan sifat kerana padanya ada syubhah, maka para ulama tidak mengkafirkan dia, seperti Al-Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah. Adapun Jahmiyah, para ulama kita kafirkan dia sebab ditolak tengah-tengah nas Quran. Seperti yang berlaku pada Jahab bin Safwan dan Al-Jad bin Dirham, kita lagi faham maksudnya. Kira Asy'ariyah dan Mu'tazilah ni macam makhaniful Jahmiyah. Yalah, sebab apa dia macam ni? Asy'ariyah, okey, Asy'ariyah ni apa? Dia nak pegang Quran juga, tapi dia nak pakai juga kaedah akal yang kita sebut tadi tu. Jisim, jirim, apa semua tu. Lepas tu dia kata, betul, kita boleh melihat Allah Ta'ala, tapi dia tak nak tolak Quran tadi tu, tapi dia tu dia takwil, dia ubah makna yang sesuai dengan akal. Dia telah gabungkan kaedah Yunani tu, Aristotle punya kaedah tu, dia panggil Al-Qawaidul Asyara, 10 kaedah. Dalam benda yang wujud ni dia kata ada 10 kaedah, kata Aristotle. Apa dia? Bila wujud mesti ada jisim, dia ada jirim, dia bertempat, dia arah, dia ada al-a'rad, dia ada al-a'rad, dia ada a'rad, dan dia ada al-ajsam, dia ada jisim, dia ada a'rad. A'rad ni apa? Macam kita ni, manusia terdiri daripada ajsam, jasad, dan juga ada a'rad, ada anggota-anggota. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala ada tangan, anggota, makhluk. Dan terus je anggota terus keluar, tangan terus masuk anggota. Janganlah sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Bila kata Allah Ta'ala bertempat masuk kaedah 10 tu, itu makhluk tu, bertempat tu. Lepas tu dia pasal hujah kata bertempat macam makhluk, bertempat macam makhluk. Wah ya subhanallah, kita kata apa sanggup kata macam tu? Siapa letak kaedah ni? Kaedah Aristotle yang letak. Kau letakkan kaedah tu untuk at-tahakkum alal Quran, kau ambil kaedah yang 10 tu untuk kau hukum atas Quran, maksud kau ambil kaedah tu lagi tinggi. Mana yang tak kena dengan kaedah dalam Quran, tolak. Tak kena, tolak. Ini bukan cara ahli sunnah. Cara ahli sunnah, kaedah kena tunduk bawah Quran. Quran dah letak kaedah. Itu beza ahli bid'ah, dia letak kaedah baru dia cari dalil. Ahli sunnah, dia tengok dalil dan dikeluarkan kaedah. Jadi Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah adalah kelahiran Jahmiyah. Ada seorang Jahmi namanya Bishr al-Marisi. Dia yang bijak sikit daripada Jahmiyah, dialah yang start takwil. Kalau kita buka buku Bishr al-Marisi, Imam Darimi tolak Bishr al-Marisi. Imam Darimi, ulama hadis, namanya Imam Ad-Darimi. Dia lawan nama seorang lelaki ni namanya Bishr al-Marisi Al-Anili. Bishr al-Marisi inilah yang bawakan takwil-takwilnya. Kalau antum baca buku Bishr al-Marisi, hujah dia sebiji macam Piyu Faiz, macam Zamihan dan lain-lain. Sumber yang sama sebiji. Kalau Allah Ta'ala turun, nanti Allah Ta'ala kosong arash. Allah Ta'ala turun, kejap Allah Ta'ala turun naik. Okay. Kuasa, yad, maksudnya kudrah dan lain-lain. Okey, wallahu taala alam bissawab. Dah pukul 10 dah, kita lihat sekejap untuk sesi fiqh pula. Jadi kat sini kefahaman kita ialah inilah iman kita pada asma' dan sifat. Dari dua bahagian. Satu bahagian ni untuk kita kenal asma' dan sifat supaya menambah ta'zim kepada Allah Subhanahu taala. Yang bahagian kedua yang 5 kaedah tadi tu kita kena faham supaya kita tak terjebak pada golongan yang tersasar daripada landasan Quran dan Sunnah. Jadi belajar asma' dan sifat dia dua, misalnya jangan belajar bab ni je. Dia tak belajar apa makna Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dia tak mengaji bab tu. Jadi tahu nak belasah bab ni, takwil, ta'til apa semua ni. Jadi
Khalal lah. Kalau ada tak belajar dua-dua, ya, bahaya. Ada setengah pula suka mengaji bab ni je. Tak nak mengaji bab ni lah ustaz. Bab ni berat lah, akan bergaduh dengan orang lah, apa benda. Yang penting kita iman tambah. Iman tambah. Tapi kalau masuk grup sesat, kau akan zero iman kau balik. Rosak iman kamu. Lepas tu dia kena balance. Lepas tu siapa yang ngaji akidah, kata Dr. Ashkar, dia kata belajar akidah ni dari dua bucu. Dua sebab kita ngaji akidah. Satu, menguatkan iman kita. Yang kedua, untuk menjadi benteng daripada kita jatuh diserang oleh musuh-musuh dari segi akidah. Jadi jangan belajar bab ni untuk jadi benteng je. Belajar juga untuk menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ada soalan sebab ni? Rasanya banyak soalan bab ni kalau ceramah mana-mana. Al-Asma' Husna ni belajar ni macam mana memahami dia? Yang kena guru lah ya. Boleh kita baca boleh, tapi kita ni bila benda tu berkaitan dengan akidah, saya cadangkan supaya kita dengar kuliah guru-guru. Sebab takut salah faham. Sebab dulu ada satu grup yang dia suka pakai Asmaul Husna. Nama grup tu ialah yang suka buat motivasi daripada Indonesia. Tahu nama dia? ESQ. Ya, ESQ sesat. Dia ada keluarkan satu buku bahasa Asmaul Husna. Bila kita baca buku tu, masya-Allah, pelik. Dia nafikan buku tu. Masa kita pernah buat satu seminar dengan mufti wilayah. Mufti wilayah dia haramkan ESQ, kita buat satu seminar dekat masjid wilayah. Sama-sama dengan mufti wilayah kita terangkan kesesatannya. Orang ESQ pun datang lawan. Kita tunjukkan buku dia. Bagaimana letakkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan cara pakai itu cara yang tak betul. Contohnya mutakabbir. Allah Taala itu maha mutakabbir, maha takabbur. Jadi kita juga kena ada sifat proud. Mana boleh mutakabbir hanya milik Allah. Mutakabbir hanya milik Allah. Nabi kata al-kibriya ridai. Kibriya itu, kesombongan itu adalah aku punya rida. Rida tu pakaian kat atas tu, kain tu. Siapa yang ambil rida tu daripada aku, maka aku akan azab kan di akhirat kelak. Betul kita kena ngaji bab Asmaul Husna, itu ayat Allah Taala tu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Hadis Nabi kata Allah Taala ada 99 nama, man ahsaha. Allah Taala ada 99 nama, siapa yang ahsa tu banyak orang ingat ahsa tu apa? Hafal. Tak, ahsa ialah tahu, membilang-bilang, menghafal, memahami dan beriman dengan muqtadayat dia. Beriman dengan apa yang kesan daripada nama tersebut. Saya bagi contoh senangnya. Ar-Rahman. Kita kata Ar-Rahman nama Allah. Kita kena beriman bahawa dia mempunyai sifat rahmah. Bagi hak Allah, Allah Ta'ala sayang semua makhluk. Dan kesan kepada kita pula, iaitu kita bertambah kecintaan kita kepada Allah, dan kita juga sayang kepada makhluk yang lain. Itu cara beriman. Al-Mu'min, Allah Ta'ala itu yang maha memberi keamanan. Kita kata Allah Ta'ala itu maha aman. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi keamanan kepada orang lain. Yang ketiga, pada hak Allah itu Allah Ta'ala saja yang mampu memberi keamanan. Jadi kita hanya minta kepada Allah Ta'ala saja keamanan, tak minta ke orang lain. Yang keempat, kita juga memberi keamanan kepada makhluk yang lain. Kita tak, kan? Dia kata al-muslim man salim al-muslim min lisanihi. Jadi orang Islam itu ialah orang Islam aman daripada tangan dan lidahnya. Nanti kita kena ngaji tu, kita kena ngaji. Dia sebab tu kalau Asmaul Husna tu kena satu kuliah khas, jinsah khasah. Sebab dia banyak kan nama Allah Ta'ala tu. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Dzul Jalali wal Ikram. Dan nama Allah Ta'ala tu ada yang kena pair, ada yang tak boleh datang seorang-seorang. Okey. Apa maksud ya Hayyun, apa maksud ya Qayyum? Betul sama mana kan? Ha? Bunyi dah. Bila kita baca yang punya maksud mana sama mana? Tak sama. Tak diterangkan sama. Tak. Buku apa yang buat Haji baca? Buku siapa? Perangan siapa? Kalau baca perangan ulama Salafi, insya-Allah tak sama. Saya baca Syekh Abdul Razak punya huraian, tak sama, mantap. Kita baca syarah Syekh Wahfil Qahtani, mantap. Bertambah bila baca terasa Al-Malik. Ada beza, Malik kerajaan. Zat dia. Macam kita cakap, kita ada zat kita. Zat tu Allah Ta'ala tu sendiri.
Ha? Makna zat. Zat itu apa yang qaim binafsihi, yang berdiri dengan sendirinya. Yang sendiri itu berdiri. Al-qaim binafsi. Yang tidak berhajat pada lain. Sifat lain. Sifat dia kena ada orang, benda lain untuk, macam kita kata, zat ni kita manusia, zat kita ni. Tapi sifat, contohnya colour. Kita tak boleh nampak colour, saya nampak kelabu lah, tak boleh. Mesti nampak benda yang warna kelabu. Itu sifat. Maksudnya sifat tu berhajat kepada sesuatu untuk berdiri. Maksudnya dia kena ada sesuatu. Kita tak boleh nampak macam sifat gemuk, macam gemuk. Saya nampak gemuk, mana boleh nampak kegemukan, mana boleh. Gemuk tu orang gemuk, lembu gemuk, kambing gemuk, ayam gemuk. Pandai, boleh nampak pandai tak? Pandai. Saya nampak pandai bukan, tak boleh. Sebab dia sifat. Sifat ni perlukan sesuatu untuk berdiri. Maksudnya dia tak boleh macam colour ni, colour pink ni. Mana boleh kita nampak pink, terbang pink, mana boleh. Atau berjalan, saya nampak pink berjalan, tak boleh. Dia kena ada bunga warna pink, kain warna pink. Itu sifat. Zat pula ialah zat tu sendiri. Zat ni zat bunga ni. Jadi Allah Ta'ala tu dia zat dia lah. Dan dia menjadi sifat-sifat. Dan sifat dia tabi' dengan zat. Sifat tu buat lain pula lah. Sifat tu dia ikut zat. Macam mana kita tak tahu zat Allah, saya tak tahu sifat Allah. Ya? Macam mana kita tak tahu zat Allah? Jadi kita tahu Allah Ta'ala wujud tak? Macam juga kita tak tahu. Tapi macam mana wujudnya Allah? Tak tahu. Itu juga sifat Allah. Betul, sifat tabi' li zat. Sifat itu ikut zat. Ini kena ngaji lagi lah. Sini bukan makamnya. Kita baca simple dulu. Nanti baru kita masukkan detail masalah sifat dalam akidah wasatiyah ke, akidah tahawiyah ke, dan lain-lain. Ustaz Nasai tu syarah dia masih lagi syarah layman lagi. Syarah ya. Dia tak syarah detail-detail. Kalau dia syarah detail-detail banyak masalah. Masalah qadim tu je lah, lain dah banyak lah. Allah Ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.